Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Al-Fadil Ustaz Abdul Rashid Idris, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang. Terlebih dahulu para wartawan, polis dan sahabat-sahabat yang jauh dan dekat. Pada tahun 1958, jika tuan-tuan baca artikel saya yang lepas, saya sebut Mufti Johor ketika itu telah mengeluarkan tuduhan kepada mereka yang ingin melakukan pembaharuan sebagai pahaman sesat, Wahabi, bahkan penyebab kepada 30 juta umat Islam Indonesia menjadi komunis, kafir. Ketika itu umat Islam Indonesia 73 juta saja. Tuduhan yang melampau itu telah menyebabkan Profesor Hamka ketika itu mengambil tanggungjawab menjawab tuduhan itu dan membela kelompok yang difitnah dengan membuat tuduhan Wahabi, kaum muda. Hamka menulis surat yang terkenal dan dibukukan sebagai teguran suci dan jujur terhadap Mufti Johor. Hamka daripada Indonesia menjawab tuduhan-tuduhan yang seperti ini hanya kerana semata-mata apabila orang nak buat pembaharuan pemikiran, nak memastikan umat Islam berada pada suatu landasan, membuka pemikiran umat Islam supaya membaca lebih luas, tidak fanatik, tidak jumud dan tidak sempit. Sering, kata Hamka, dituduh dengan Wahabi. Lebih buruk, kata Hamka, setengah golongan agama apabila kehabisan senjata hujah menggunakan senjata fitnah. Walaupun teguran itu dibuat dah lebih daripada 50 tahun, tapi bukan sedikit di kalangan umat Islam yang sering sahaja apabila mereka kehabisan senjata hujah, mereka menggunakan senjata fitnah. Rakyat Malaysia kebanyakannya kenal saya. Saya bukan manusia gaib. Saya ada rencana mingguan di dalam akhbar yang boleh dibaca, dan alhamdulillah ruangan saya sejak saya menjadi mufti sehingga saya tidak menjadi mufti lagi dibaca daripada pemimpin besar negara sehingga kepada rakyat di kampung-kampung. Jika ada mana-mana tulisan yang membabitkan ajaran yang salah, beritahu di mana. Saya tahu artikel saya mengkritik parti politik tidak mengira sama ada dia kerajaan ataupun pembangkang. Itu betul. Tetapi saya memuji yang betul. Dan pujian saya tidak memilih bulu jika ia betul. Saudara boleh baca, alhamdulillah. Dan kalau tak setuju, tak ada masalah. Saya ada ruang di dalam TV, program Bahtera Perubahan yang ratusan ribu ratingnya.
Saya ada buku. Semasa saya menjadi mufti, pandangan-pandangan saya ada dalam akhbar. Boleh kata setiap minggu berbagai pandangan. Kalaulah itu semua sesat, di mana sesatnya? Pandangan mana satu yang sesat itu? Kalau tak bersetuju tak ada masalah. Banyak pandangan yang boleh kita tak bersetuju. Di Malaysia pun ramai yang sebahagian tu jadi ulama ataupun disebut ulama, mungkin yang selesa kerana langsung tak ada pandangan lah. Tetapi kalau tak bersetuju tak apa. Tapi bukan semua yang kita tidak bersetuju boleh untuk kita cakap sebagai sesat. Dua tahun saya menjadi mufti, dan alhamdulillah apabila ada masalah saja saya tinggalkan jawatan itu dengan tak ada masalah. Saya tinggal. Saya pergi buat sabbatical. Saya balik. Dan saya balik pun saya tidak fikir semestinya saya kena ada jawatan apa-apa. Saya memang pensyarah Universiti Sains Malaysia. Hari ini pegawai JAKIM, tadi saya bercakap dengan menteri kata ini kita tak terlibat. Kita akan pastikan ini tindakan yang sini salah. Tapi ini pegawai JAKIM kata Dr. Asri palsukan sijil. Tuan-tuan baca dalam putusan. Tuan-tuan, sijil yang dia maksudkan ialah sijil sarjana muda saya di Jordan. Tuan-tuan, saya rasa malu nak jawab benda ni. Lekeh. Kalau ia pun carilah benda lain sikit. Sijil kita ni kita simpan. Kalau orang curi motor kita, kemudian orang kata dia ni maknanya tak ada motor, boleh kira susah nak cari balik. Tapi kebanyakan manusia simpan sijil. Dan kemudian saya nak jadi pensyarah universiti, mesti serah sijil dulu. Kemudian saya nak jadi buat PhD sebelum ni di UIA, bukan Universiti Choket Road. Buku yang saya tulis, Sababul Wurudil Hadis, Dawabit wa Ma'air, dicetak di Lebanon, dipakai di beberapa universiti dalam dunia Islam. Bukan saja di Malaysia, bukan saya nak angkat saya, tapi nak menuduh sebagai tak ada sijil. Terpaksa tak pasal-pasal saya kena buka almari pergi cari balik sijil.